Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam pengajaran dan pembelajaran dari rumah bersama Cikgu Kumastura bagi kelas Bahasa Melayu tahun 1. Kita akan teruskan pembelajaran kita dengan membuka buku teks muka surat 53 dan 54 untuk membuat latihan dalam buku aktiviti muka surat 60 dan 61. Jom kita mulakan. Seperti biasa, sebelum kita membuat latihan dalam buku aktiviti pada muka surat 60, kita akan rujuk buku teks muka surat 53 untuk mengetahui isi pembelajaran. Hari ini kita akan menulis jawapan soalan bercapah dengan betulnya. Apa itu soalan bercapah? Maksud soalan bercapah ialah soalan yang berpecah daripada sesuatu tumpuan. Soalan ini juga bersifat terbuka, meluas dan subjektif. Maksudnya, selagi jawapan yang diberikan itu tepat dan logik, maka boleh diterima. Jom kita baca bersama-sama. Cergaskan diri. Cuba lihat gambar yang pertama. Frasa yang diberikan ialah tidur 8 jam sehari. Tidur 8 jam sehari. Jom kita lihat soalan bercapah yang disediakan. Mengapakah kita perlu tidur 8 jam sehari? Kata kuncinya ialah kita perlu tidur 8 jam sehari. Jadi, untuk menjawab soalan bercapah ini, murid-murid perlu mengambil semula ataupun mengambil kata kunci semula pada soalan itu, iaitu kita perlu tidur 8 jam sehari. Okey, mulakan perkataan kita dengan huruf besar. Kemudian fikirkan jawapan yang betul. Kita perlu tidur 8 jam sehari supaya badan kita cergas. Itu jawapan daripada soalan bercapah. Okey, kita lihat gambar yang kedua. Frasa yang disediakan ialah bersenam 3 kali seminggu. Bersenam 3 kali seminggu. Kita tengok soalan bercapahnya. Bilakah kita boleh bersenam? Jadi, untuk menjawab soalan ini, kita ambil semula kata kunci pada soalan, iaitu kita boleh bersenam. Kita boleh bersenam pada, fikirkan, pada waktu pagi, tengah hari dan malam selama 3 kali seminggu. Kita boleh bersenam pada waktu pagi, tengah hari dan malam selama 3 kali seminggu. Kita teruskan dengan gambar yang ketiga. Cuba lihat frasa yang diberikan. Mandi 3 kali sehari. Mandi 3 kali sehari. Jom kita tengok soalan. Nyatakan sebab kita perlu mandi 3 kali sehari. Seperti biasa, cikgu berpesan tadi, kita ambil semula kata kunci pada soalan bercapah yang disediakan. Kita perlu mandi 3 kali sehari agar badan sentiasa cergas dan bersih. Kita perlu mandi 3 kali sehari agar badan sentiasa cergas dan bersih.
Okey, itu antara jawapan-jawapan yang difikirkan oleh murid-murid ataupun jawapan yang bersifat terbuka dan meluas. Selagi ia logik dan bertepatan dengan soalan, ianya boleh diterima. Okey, kita lihat gambar di sebelah kanan. Kita akan cuba menulis jawapan bagi soalan bercapah. Sebelum kita menulis jawapan, jom kita lihat petikan yang disediakan. Mari kita baca bersama-sama. Rizal tidur awal pada setiap malam. Dia bangun awal pada setiap pagi. Setelah bangun, Rizal bersenam. Selepas bersenam, Rizal mandi dan bersarapan. Rizal berasa cergas. Dia bersemangat untuk pergi ke sekolah. Pada waktu petang, Rizal dan kawan-kawannya bermain bola sepak. Mereka bermain bola sepak di padang. Okey, mari kita lihat soalan bercapah yang disediakan. Soalan nombor 1. Apakah sebab Rizal tidur awal? Cuba lihat perenggan pertama pada petikan. Tumpukan perhatian kepada perenggan tersebut. Rizal tidur awal supaya, jawapannya ada pada perenggan yang pertama. Supaya dia bangun awal pada setiap pagi. Rizal tidur awal supaya dia bangun awal pada setiap pagi. Okey, tuliskan semula jawapan pada ruangan yang disediakan. Kita lihat pula soalan yang kedua. Mengapakah Rizal bersemangat untuk ke sekolah? Jadi, tulis semula kata kunci yang terdapat pada soalan tersebut. Rizal bersemangat untuk ke sekolah kerana, cuba lihat perenggan yang kedua. Badannya merasa cergas selepas bersenam, mandi dan bersarapan. Okey, Rizal bersemangat untuk ke sekolah kerana badannya merasa cergas selepas bersenam, mandi dan bersarapan. Okey, itu jawapan yang kita fikirkan bertepatan dengan soalan bercapah yang ditanya. Okey, kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Selain bermain bola, kita boleh bermain apa pada waktu petang? Berikan alasan. Okey, soalan ini mahukan kita berfikir secara aras tinggi. Maksudnya kita fikirkan sendiri tanpa melihat teks yang disediakan. Kalau kita lihat pada petikan, Rizal dan kawan-kawannya suka bermain bola sepak. Tetapi di sini, soalan di sini meminta kita menyatakan permainan lain yang boleh kita lakukan pada waktu petang. Jadi, murid-murid cuba fikirkan permainan apa yang disukai oleh kamu dan tuliskan jawapan yang kamu fikirkan tepat dan logik. Cikgu akan bagi contoh jawapan kepada kamu, tetapi kamu boleh fikirkan jawapan yang lain sekiranya kamu rasakan jawapan itu bersesuaian dengan minat kamu. Okey, kita petik semula ataupun kita ambil semula kata kunci pada soalan untuk kita menulis jawapan. Kita boleh bermain badminton pada waktu petang kerana permainan ini sangat menyeronokkan dan menyihatkan badan.
Kita boleh bermain badminton pada waktu petang kerana permainan ini sangat menyeronokkan dan dapat menyihatkan badan. Okey, tuliskan jawapan-jawapan kamu pada ruangan yang disediakan. Baiklah, kita teruskan pembelajaran kita dengan aspek seni bahasa. Hari ini kita akan belajar tentang simpulan bahasa. Okey, apa itu simpulan bahasa? Simpulan bahasa ialah bentuk peribahasa yang paling mudah. Simpulan bahasa terdiri daripada dua patah kata yang membawa maksud tepat dan padat. Simpulan bahasa mempunyai maksud yang berlainan daripada maksud asal perkataan yang membentuknya. Untuk memahaminya, kita cuba lihat buku teks muka surat 54. Okey, sebelum membaca petikan, kita cuba lihat bijak bahasa yang disediakan. Okey, apa maksud ayam tambatan? Maksud ayam tambatan ialah orang yang menjadi harapan. Orang yang menjadi harapan. Apa maksud hangat-hangat tahi ayam? Maksud hangat-hangat tahi ayam ialah tidak bersungguh-sungguh ataupun usaha yang tidak berpanjangan. Seterusnya, mandi peluh. Apa maksud mandi peluh? Mandi peluh ialah basah dengan peluh. Basah dengan peluh. Seterusnya, baik hati. Okey, apa maksud baik hati? Baik hati bermaksud baik dan penyayang. Simpulan baik hati bermaksud baik dan penyayang. Seterusnya, simpulan bahasa ada hati. Ada hati bermaksud ada keinginan. Ada keinginan. Okey, jom kita lihat petikan yang disediakan dan kita akan cuba membaca bersama-sama. Nazri boleh. Nazri hendak menjadi pemain bola sepak. Dia menjadi ayam tambatan pasukan sekolahnya. Boleh abang melatih saya bermain bola sepak? Tanya Nazri kepada Abang Fadli. Boleh Nazri, bagaimanapun jangan hangat-hangat tahi ayam saja, kata Abang Fadil. Mulai hari itu, Abang Fadil melatih Nazri. Mereka mandi peluh di padang. Terima kasih kerana baik hati melatih saya. Sekarang saya ada hati untuk menjadi pemain bola sepak yang terkenal, kata Nazri. Okey, cikgu harap kamu sudah faham sedikit tentang 5 simpulan bahasa yang disediakan. Kita akan cuba membuat latihan dalam buku aktiviti muka surat 61. Lengkapkan cerita dengan simpulan bahasa yang sesuai. Kemudian sampaikan cerita. Sebelum kita membaca cerita tersebut dan cuba melengkapkannya, kita perlu memahami maksud 5 simpulan bahasa yang disediakan. Okey, cuba lihat pada info bahasa. Apa maksud simpulan bahasa putus asa? Bermaksud tidak menaruh harapan akan berjaya. Okey, apa maksud peribahasa perut kosong pula? Ialah lapar. Baik hati bermaksud bersikap baik dan penyayang. Manakala simpulan bahasa anak tunggal bermaksud anak satu-satunya.
maksudnya seorang anak sahaja. Dan maksud suka hati ialah seronok. Jadi, murid-murid telah faham maksud simpulan bahasa yang disediakan untuk dilengkapkan pada cerita. Jom kita baca cerita bersama-sama. Puan Alia ada... Okey, ada apa? Anak tunggal bernama Fatin. Puan Alia, ibu yang apa? Selalunya ibu seorang yang baik hati. Dia hendak mengajar Fatin berenang. Sebelum berenang, Fatin mesti makan. Kita tidak boleh berenang dengan rasa lapar. Jadi jawapannya ialah perut kosong, kata Puan Alia. Baik Mama, kata Fatin. Jadi tuliskan jawapan simpulan bahasa perut kosong di situ. Okey, kita teruskan bacaan. Setelah berlatih beberapa kali, Fatin masih tidak dapat membuat apungan air. Cuba lagi Fatin. Jangan apa? Cuba lihat simpulan bahasa yang sesuai. Ya, betul. Jangan putus asa, kata Puan Alia. Fatin berusaha dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya, Fatin berjaya berenang. Dia bila berjaya berenang, dia akan rasa apa? Ya, simpulan bahasa yang sesuai ialah dia suka hati. Okey, jadi kita telah bincangkan jawapan bersama-sama. Cikgu harap kamu dapat menyiapkan latihan yang diberikan. Selamat mencuba.